Masuk dah. Masuk dah? Alright, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang pada semua yang bersama-sama dengan kami petang ni. So hari ni saya nak daripada House of Parties, kita nak sembah santai saja mengenai memanah. Okey, nak beritahu pasal memanah ni besar lah. Skop dia besar lah kan. So kita nak panggil ramai-ramai tak boleh lah. So saya panggil sahabat saya dulu. Sahabat saya, Ustaz Syed Hawa Kalau rasanya ramai kenal lah. Kalau kat situ dia Syed Gejaka kejam lain macam mana. COD. Okey, siapa main COD tu tahulah. Siapa yang Syed Gejaka kejam ni. Saya tak main, saya tak tahu sangat. Okey, baik. So, siapa-siapa yang dapat dengar sama-sama kami sekarang ni, boleh ajukan soalan nanti. Kita akan buka Q&A lepas ni, di tengah-tengah kita sembang ni, supaya perkongsian sembang kita ni walaupun santai tapi bermanfaat pada orang yang dengar dan juga orang yang tak dengar boleh dengar kemudian. Okey. Baik Ustaz, apa khabar Ustaz? Macam mana kat Selangor? Okey tak semua? Okay, Alhamdulillah. Okey, bawa sini okey lah. Belum lagi disekat tentang makan kan. Jalan. Oh. Makan tak sekat tapi sana sekat lah. Macam mana Ustaz? Kat sana boleh memanah ke ataupun macam mana? Bawa sini PKP lock, memang tak boleh pergi mana. Tapi kalau setakat mana tepi rumah tu tanpa gangguan tu insya-Allah. Yang penting tak ada penonton lah. Oh, maknanya kalau tapi ada buat ni tak tournament ke event mana-mana ke yang kecil-kecil je? Bawa sini tak boleh. Sebab tak boleh berkumpul lebih 2 orang, tak boleh kumpul sebab saman tu 1,000. Sekarang ni yang dapat tahu dia tak ada saman-saman dah. Dia akan bawa terus ke mahkamah untuk penjara rasanya. Masya-Allah. Dia terus ambil sebab saman ni orang boleh bayar lah. Kalau penjara orang takut. Betul. Penjara lama kan. Allah. Okey Ustaz, sebelum kita nak pergi jauh lagi, alhamdulillah lah Ustaz pun sihat. Boleh tak Ustaz kenalkan diri sikit secara ringkas pada sahabat-sahabat kita yang kat luar tu yang belum kenal Ustaz ke, yang baru nak kenal ke, boleh kenalkan diri Ustaz. Maaf tuan ini betul-betul santai kita sembang santai. Jadi kalau yang tergangguan ni harap maklum sebab sembang santai saja. Okey Ustaz, boleh kenalkan diri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Coach Iqbal yang sudi temu ramah saya yang sedang tidur dengan sedap ni. Walaupun solat. Okey, nama Syed Hawa bin Muhammad Saleh. Asal daripada Jeram, Kuala Selangor. Sudah berkahwin, anak 3 orang dan sedang menguruskan yang seorang lagi lah dalam perut, on the way. InsyaAllah. Doakan. Kami daripada House of Parties akan tanya. Allah dapat. Ya betul. Sebab tu baby PKP lah. PKP ni teruk lah. Dia tak boleh buat apa. Okay, apa lagi nak tanya? Okey. Sebaik okey, untuk penonton semua, Ustaz saya pun dah kahwin dah kahwin. Jadi kena faham. Saya insya-Allah. Okey, teruskan. Okey Ustaz. Boleh Ustaz kenalkan sikit Ustaz bagi Ustaz pengalaman memanah Ustaz sepanjang Ustaz memanah. Sejak bila Ustaz mula memanah, kemudian sampailah sekarang, dah berapa tahun, apa pengalaman yang Ustaz ada? Okey, untuk pengalaman ni dah bagi saya masih lagi sikit. Walaupun saya dah memanah lebih 6 tahun. Bermula daripada tahun 2015, hujung 2015. Saya memanah, saya terdetik memanah ni dengan saya buat panah dulu. Saya ada seorang boya awal lah. Boya awal, bukan boya. Saya buat bor PVC. Mula-mula dulu bor PVC. Bor pertama saya buat siap pada pukul 12 malam. 12 malam tu, mana malam Kliwon lah kata. 12 malam, masa tu buat tengah-tengah malam sebab tak nak bising. Jadi buat tengah-tengah malam. Punca saya mula memanah, buat panah ni waktu tu kos sara diri lah. Waktu tu tiba-tiba merudum dan perlukan duit. Untuk bulan 12 nak duit, bulan 11 saya kena cari. Saya buat manah lah mula-mula. Dan rezekinya, saya buka YouTube, belajar buat bor PVC ni, bor yang mudah.
dan saya buat malam tu jadi. Hari Sabtu saya buat, hari Ahad dah ada jual satu. Alhamdulillah. Itu punca. Lepas tu semenjak tu saya jual mana dan saya buat saya cecah lah 2000 unit kat saya jual selama 2-3 tahun. Pengalaman memanah kalau hujung 2015 sampai 2020 maknanya dah 5 ke 6 tahun lah saya memanah. Pengalaman tu besar, banyak pengalaman yang paling manis sebab saya dapat ukhuwah seluruh Malaysia termasuk Nusantara lah. Indonesia pun dah ada sahabat, Brunei dah ada sahabat, jadi Thailand pun dah ada sahabat, seronok lah. Okey Ustaz, itu sedikit sebanyaklah pengalaman yang Ustaz ada. So anda boleh dengar pengalaman ni penting lah dalam kita nak matang dalam satu bidang, kita perlu ada pengalaman baru kita dapat matang dalam satu bidang. Okey baik. Ustaz, boleh tak Ustaz cerita sikit apa perbezaan daripada sebelum Ustaz memanah dan selepas Ustaz mencuburi sukan sunnah memanah ni? Boleh tak Ustaz cerita, share sikit apa perbezaan yang Ustaz rasa? Perbezaan diri ke kehidupan? Dua-dua sekali Ustaz, faktor kehidupan dan faktor diri. Okey, macam saya untuk perbezaan tu sebelum memanah, saya pemain bola. Saya suka main bola, saya suka sebab jaga budak-budak tahfiz ni memang bola lah hidup dia. Jadi untuk pengalaman masuk dunia mana ni saya nampak untuk perubahan hidup saya lebih tinggi. Satu lagi dari segi ukhuwah, satu lagi dari segi rezeki. Mungkin sebab kita buat sukan sunnah ni, jadi rezeki tu nampak lebih licin lah, lebih cantik. Tak ada macam sebelum ni dia punya rezeki kesat, kadang-kadang sampai tahap mengeluh kan. Dalam mana ni, dalam kehidupan saya 6 tahun ni sebagai mana, walaupun kita rasa rezeki tu kurang tapi tetap ada. Tetap rasa lembut, senang Allah bagi, sihat. Adalah dalam seminggu 2 ni Allah bagi tarik kan, Allah bagi tarik nikmat sakit tu ada. Untuk diri sendiri saya rasa memanah ni memang satu benda yang terbaik lah. Kalau untuk kehidupan saya, memanah ni telah membuka perjalanan hidup saya lebih luas. Sebab saya dapat mengenali sahabat-sahabat lebih ramai dan dapat mengenali kehidupan manusia ni lebih luas lah kan. Sampai tak sangka lah punca saya memanah ni, saya dapat naik kapal terbang tu memang selalu. Ni punca memanah ni, alhamdulillah lah, Allah izinkan. Mana sampai berkat mana ni saya tak sangka saya naik kapal terbang tu selalu. Dah keras Masya Allah. Kalau tak lah dulu kita nak, kalau fikir pun nak pergi mana kan, mana nak pergi mana nak flight kan, pergi mana nak pergi jauh, kita perlu belanja besar dan tak nampak tujuan nak semata-mata untuk holiday saja pun tak berbaloi kan. Tapi bila kita mah ni nampaklah kita boleh berukhuwah sambil-sambil tu, kemudian dapat sahabat-sahabat di luar negara Ustaz Ya betul. Okey Ustaz, ada tak kesan dari segi macam kita kata perasaan kita daripada permulaan memanah ni, semangat kita daripada mula-mula nak memanah biasa je, tiba-tiba rasa macam nak cuba something yang boleh yelah orang kata nak dapatkan satu pencapaian terbaik dalam memanah ni. Macam mana Ustaz datang Yelah, mula-mula memang kita punya misi kita, sebab tu duit tengah tak ada kan, jadi misi kita memang jual lah. Jual, kita kena cari. Sebab saya hari cerita dia bulan 12 saya kena hidupkan Rotek Pajero saya. Dulu ada Pajero warna putih. Pajero tu dia punya Rotek insurans 1,800. Dia tak macam kereta. Jadi bulan 11 tu saya dah kekeringan duit. Saya kata bulan 12 kena hidupkan. Macam mana cara dia? Saya fikir jual panah. Tak sangka jual panah tu. Untuk bulan 12 tu saya dapat lebih kurang dalam 4,000. Jadi saya terperanjat. 4,000 baru sebulan aku jual 4,000, walaupun harga murah je 150 je. Tapi jual aero, jual apa macam-macam, saya dapat 4,000. Saya dapat bayar saya punya Rotek. Jadi saya seronok kat situ mula-mula. Dapat dia membantu merubah hidup saya. Sebelum tu saya seorang perawat. Saya merawat orang. Lepas tu saya bekam orang. Lepas tu kita buat kerja sendirilah.
kita urut orang. Jadi income dia tak stabil. Jadi, orang kerja sendiri ni faham lah. Rajin kerja adalah. Mana yang malas kerja tu ataupun waktu tu pesakit kurang, dia kurang lah. Jadi efek dia, punca dia tu bulan 12 tu saya dah mula dah dapat mula income. Bulan 12, 1, 2, 3 sampai setahun 2 tahun jugalah saya jual panah tu. Soalan tadi apa? Saya lupa soalan tu sebab dah mengacau. Kawan tu mana dia punya jawapan dia? Dia bukan. Maksudnya daripada apa, okey, senang cerita, apa pencapaian terbaik Ustaz sepanjang Ustaz memanah ni? Daripada mula-mula kan. Mula-mula nak buat just macam berniaga je. Lepas tu Ustaz nak memanah kan. Misi tadi, misi. Macam mana misi Ustaz tu boleh ke arah sana tu? Dan apa target Ustaz sepanjang dalam memanah ni? Mula-mula memang misi kita duit lah. Memang kita fikir kita nak cari duit. Tapi lepas sebulan 2 bulan saya buat mana tu, bulan 4 tiba-tiba ada satu pertandingan dekat kuis. Pertandingan pertama saya masuk lah. Yang dibuat oleh geng-geng kita juga, Iwan Badar, geng-geng kuis buat kan. Dan bila saya masuk game yang pertama tu, saya dapat rasa ukhuwah tu. Walaupun kita tak kenal orang, kita datang pun gamble dia 2 orang. Datang 2 orang dengan pakai seluar jean dia, orang mana semua, kita ikut mana. Dekat situ permulaan ni kita jumpa kawan. Kawan yang kalau mula-mula jumpa pelik-pelik lah. Pelik-pelik tu sebab apa? Dia orang bertanjak, pakai busana. Kan? Lepas tu tengok orang punya pakaian. Ustaz datang tu pakai macam mana? Pakai seluar jeans lah? Saya pakai t-shirt, seluar jean. Lepas tu pikul panah tu macam pikul batang penyapu lah, relax sama. Saya pun rasa kebanyakannya pemanah kita pun mula-mula kena memanah ni macam itu kot rasanya. Termasuk saya sekali lah. Datang pakai seluar jeans kan. Oh ini takut sebab masa tu kita tak terfikir pun macam mana suasana pakaian. Sebab kita baru pertama kali kan. Betul. Jadi kita tengoklah situ Abang Jack Sparrow. Abang Jack Sparrow pakai busana dia. Lepas tu masa tu jumpa Saryanti pakai busana dia. Kita tak tahu dia siapa kan. Ada orang kenal kan. Cik baik. Yang tu dah kahwin kan? Yang tu dah kahwin dah? Yang tu dah kahwin dah? Dah. Dah cik baik. Dah ada dah. Tapi memang masa tu saya kenal ramai. Saya kenal Iwan Badar pun masa tu pun dia sebagai penganjur saya tak berkenal. Cuma diorang kenalkan saya lah. Itu Iwan Badar, itu ramai lah yang hebat-hebat waktu tu. Betul. Dan saya dapat tahu waktu tu pun ramai pemanah kawan-kawan saya ni memang tu first time diorang manah. Sebelum tu adalah, sebelum tu 2015 dah ada dah 2 juara kebangsaan. Dah ada punya liga kebangsaan diorang nak buat kan. Tapi saya waktu tu yang pertama. Jadi misi saya bila saya tengok ukhuwah tu cantik dalam manah, saya mula pergi game setiap minggu. Itu punca lah saya pergi game. Minggu depannya ada game Surada, ada game Putrajaya. Jadi semenjak masuk dalam pertandingan tu, menang tak fikir. Memang tak fikir pasal menang pun dulu, tapi seronok. Sebab saya nak promote saya punya bow, saya kena cek kawan. Ustaz promote dalam pertandingan ataupun melalui sahabat-sahabat terdekat saja? Masa mula-mula? Mula-mula dalam pertandingan. Mula-mula sahabat dekat lah, tapi dalam pertandingan tu saya cari Facebook diorang. Apa nak jual panah kena dengan orang panah, bukan jual panah kena dengan orang main bola kan. Jadi saya cari kawan-kawan manah tu, saya add Facebook, add. Akhirnya saya sebarkan saya punya jualan panah dekat dalam Facebook. Dan diorang add lah, diorang terima ramai lah beli. Sebab harga mampu milik waktu tu 100.5 dengan 3 euro. Jadi orang mungkin berapa pound ni? Bow tu? Banyak. 20, 30, 40. Oh 40 pun ada Ada. Juga tu. PVC, pakai PVC je. Oh, terbaik. Okey, Ustaz, pencapaian terbaik Ustaz yang pernah Ustaz capai, paling tinggi lah. Tak dapat lagi tadi jawapan tu ya. Itulah. Pencapaian terbaik saya, alhamdulillah lah, saya dipanggil untuk menjadi naib juara di Macau. Okey, itu pun secara tak sengaja saya kena pergi Macau. Sepatutnya tahun 2018. Oh, 2 tahun lepas. Sepatutnya tahun tu saya kena pergi Korea. Main jarak 30 meter Korea. Jadi orang dah bagi sponsor semua. Cuma waktu hari kejadian Korea dilanda salji, ribut salji. Jadi bila dia landa ribut salji, saya punya nama ditransfer pergi ke Macau.
Oh, tu kisahnya. Itu kisahnya. Oh, okey. Jadi Termasuk bila dengan sahabat-sahabat nama yang lain ke ataupun nama Ustaz seorang je masa ke Korea tu? Berapa orang daripada saya Malaysia? seorang je sebab masa tu Korea saya seorang je nak pergi. Oh, okey. Maknanya wakil Ah Malaysia masa tu seorang je lah. Ke ada orang Kalau lain? ikutkan ada lagi seorang. Saya tak ingat siapa orang dia sebab waktu tu siapa nak pergi Korea dia open sebab game 30 Oh, meter ni okey. senang cik makan lah time tu kan. Kita Ingat tengok betul. memang masa tu senang sebab dia pakai aerocarbon waktu tu, bukan kayu. Kalau Eurocarbon. kayu dia payah sikit lah. Betul. Aerocarbon waktu tu Eurocarbon 30 lagi sedap meter tu lah. senang lah. Hmm. Jadi kita nak mencuba kan. Rupanya Ada rezeki di ribut sini, Ustaz. jadi kita pergi ke Macau. Maknanya okey Ustaz, di Macau berapa orang Ustaz wakil daripada Malaysia yang Malaysia orang kita yang pergi sana? Waktu tu pemilihan yang terpilih Walid dengan Najmuddin. Dia yang Okey. terpilih dalam pemilihan. Saya tak dapat terpilih, saya kalah waktu tu dan saya dapat nombor 4. Jadi dia nak yang pilih dia nak 2 orang saja. Jadi Najmuddin dengan Walid terpilih dan saya cari modal sendiri, saya pergi ke Korea. Tapi sebabkan modal dah ada, Korea dibatalkan, automatik nama saya ditransfer ke Macau, saya terus follow diorang pergi Macau. Oh, tu kisahnya. Maknanya Itu kes. jadi masanya masa ke Macau tu ada 3 orang lah. Ada 3 orang. Kalau ikutkan seorang manager 4 orang lah, isteri Walid, Ustazah Tuaslin. Faham. Okey Ustaz, boleh saya cerita sikit macam mana pengalaman di Macau bersama dengan sahabat-sahabat pemanah yang lain daripada luar negara. Apa yang Ustaz dapat belajar daripada mereka ni? Biasanya kita akan dapat belajar daripada yang lain kan. Macau ni kira negara yang ketiga kot saya pergi. Saya mula-mula saya pergi Indonesia. Saya mana kompon ke Indonesia. Lepas tu saya dapat ikut TPC Thailand. Lepas tu baru saya terpilih untuk pergi Macau. Maknanya kira ketiga lah. Ketiga saya terpilih. Memang kehidupan di Macau memang kita sampai-sampai waktu tu memang terperanjat. Terperanjat sangat sebab apa? Duit kita terus jadi kecil. Duit kita ibarat kita datang tu jadi orang miskin lah. Buat 1,000 tu tinggal berapa je. Sebab Macau salah satu tempat kira tempat perjudian terbesar lah di dunia kan. Jadi Ustaz, masa tu dah jangka ataupun tak tahu? Bila pergi sana baru tahu? Alamak. Belum tahu. Masya Allah. Yang kita tahu sekarang ni pergi tu dah dapat tumpang tidur bilik Walid. Jadi kita save duit. Kita dapat tumpang, jadi kita kata nak pergi luar negara, aku nak pergi. Sebab apa? Impian dah tercapai untuk manah kat luar negara. Tak fikir yang sana mahal apa semua. Tak tahu yang sana nasi tak ada masa tu. Jadi makan kat sana kita makan apa sana? Kita orang bawa pack kembara. Walid bawa pack kembara untuk makan. Jadi yang buat roti, bawa sambal pedas, semuanya bendanya yang kita buat daripada Malaysia lah. Maggi yang paling mudah. Paling laris lah. Itu paling seronok lah, ibarat macam makan samyang tu. Alamak. Samyang. Dekat sana pengalaman nak cari makanan halal tu memang payah. Cuma rezekinya waktu datang tu dekat nama tempat tu Venetian Hotel. Venetian Hotel ni dengan Parisian Hotel ni memang paling besar kat sana lah. Dia bukan 5 bintang, dia 6, 7, 8 bintang je. Oh, maknanya dapat tempat tidur sana lah. Tidur dekat Venetian Parisian Hotel. Hotel disediakan ataupun kita cari sendiri tu? Waktu tu yang bawa yang carikan Dr. Akram. Oh, okey. Dr. Akram bawa buat game pemilihan ni melalui MBBT. Jadi dia orang terpilih di bawah nama MBBT. Jadi Dr. Akram lah yang uruskan 100% hotel. Kan, sampai sana dicari hotel mahal ya, 1 malam 600. Kita duduk sana 4 hari. 600 duit kita? Duit kita. Masya Allah, 600 satu malam Ustaz? 1 malam. Kali 4. Jadi beribu-ribu. Duit tidur je beribu-ribu. Makan lagi. Allahu Akbar. So pengalaman Ustaz dapat pergi luar negara, lepas tu menginap di hotel yang bukan 5 bintang lagi, berbintang-bintang. Lebih, bintang terlebih. Saya rasa bintang juga kat kepala Ustaz. Tapi pengalaman yang paling pahit kita pergi sana waktu tu, nak masuk, nak check in pukul 12 malam kot kita orang sampai.
Kita nak check in pukul 12, pukul 1 jam tu, dia minta deposit RM5,000. Kau bayangkan mana nak cari duit dah tengah malam tu, tiba-tiba minta deposit RM5,000. Jadi dapat tu RM5,000 tu? Rezekinya kita gunakan talian internet, kita telefon lah Dr. Akram. Dr. Akram tak tidur, dia tunggu je kita sampai. Dia kat Malaysia tak tidur. Dia tunggu kita sampai. Dia lah yang terpaksa berurusan dengan hotel, tunjuk kad kredit, tunjuk gambar kad kredit, tunjuk nombor kad kredit, semua yang kita dah bayar benda tu. Dekat setengah jam, 1 jam kat kita berurusan benda tu. Masya Allah, lama Ustaz. RM5,000 tu baru dapat lah masuk hidup. Allahu Akbar. So itu pengalaman saya dapat juga capai kita sampai ke tempat luar negara. Macau lah last Ustaz setakat ni. InsyaAllah apa Ustaz? Ni Macau lah. Iqbal. Yup. Gambar aku bergerak ke tak? Gerak-gerak. Dekat aku gambarnya berhenti. Oh, tak apa. Itu mungkin lain kot. Lain. Tapi yang penting muka aku bergerak, suara dengar lah kan? Suara dengar. Suara jelas, gambar pun jelas. Penonton Facebook jelas tak? Nak tahu dia kata tak dengar. Apa daripada Facebook kita rasanya okey semua. Okey. Baik, itu pencapaian Ustaz dapatlah. Okey Ustaz, ini dah sampai ke Macau, dah pergi 3 buah negara yang berbeza-beza. Kemudian dah ada pengalaman dalam buat bow, kemudian jual pula. Apa Ustaz, apa lagi impian Ustaz untuk di masa-masa akan datang? Mana tahu kita dapat selesai pada ujian COVID-19 ni. Apa impian Ustaz selepas ni? Apa target lagi? Okey, untuk target ke? Ya, target Ustaz. Impian dan target Ustaz lah. Okey, sekarang ni misi saya dalam dunia panahan ni ada meningkat sikit. Misi saya sekarang ni luar negara, Itali, Hyundai, Tokyo, Bangladesh, dengan adalah negara yang buat game. Sekarang ni game banyak yang saya nampak sekarang ni saya lebih cenderung pada Bebo lah untuk saya naikkan nama saya ke luar negara. Tak lupa pada tradisional ni dalam Malaysia memang saya akan main lah. Sekarang Ustaz, masa target Ustaz nak ke arah nak cuba mencuba dalam bahagian Bebo pula lah. Saya semua kategori saya masuk. Thread dengan Bebo tu siapa kenal saya memang apa ada kategori dua saya akan masuk dua-dua. Tapi yang nampaknya membawa nama saya pergi jauh ni, buat masa ni Bebo main untuk Selangor, untuk nama Malaysia pun saya dapat main. Jadi saya seronok lah benda tu. Tak lupalah thread ni kita boleh main dalam Malaysia, cuma untuk pergi luar negara kita tak banyak game kat luar negara untuk tradisional. Banyak China, lepas tu Hungary, Thailand. Tapi Bebo ni saya lebih nampak lebih sejauh saya pergi. Lupa nak tanya Ustaz, masa di Macau dulu, apa yang Ustaz dapat belajar daripada sahabat pemanah kita yang kat sana, yang berbeza negara? Apa dia punya, maksudnya dia punya cara diorang, sifat diorang dalam memanah ni yang kita boleh ambil sebagai contoh? Okey. Pengalaman yang memanah ni bagus. Bila kau tanya ni aku tidak dah lupa. Dianya pengalaman aku bila memanah dengan orang-orang Cina ni, berburak dengan seorang pemanah ni yang kalahkan aku kat final tu. Dia memanah daripada umur dia 10 tahun. Jadi waktu yang dia main hari tu umurnya 23 tahun. Maknanya dia dah memanah 13 tahun. Masya Allah. Kita mana baru 5 tahun. Baru 2 tahun, 3 tahun. Itu pun dah nak belagak kan. Dia orang 15 tahun. Berburak dengan seorang lagi tu 20 tahun, 30 tahun dia memanah. Jadi tak pelik lah kalau dia orang menang sesuatu pertandingan tu dengan usaha dia orang. Betul lah. Lepas tu pengalaman yang paling manis, yang paling best bila kita dapat pegang bow diorang tu. Bow diorang tu memang lain daripada yang lain lah. Tak sama macam bow kita. Arrow diorang panjang. Okay, kalau nak tahu punca dekat Malaysia pakai arrow panjang, berpunca daripada aku. Lepas ini aku bawa balik pengalaman arrow panjang ni,
bila aku bawa balik aero panjang ni, aku suruh Megat Fauzan bawa masuk. Okey. Jadi aero paling panjang yang Megat dapat bawa masuk hari tu 42 inci. 36 inci. 36 Sebab inci. apa? Sebab kau waktu tu semua pakai aero panjang. Apa Aku Ustaz? pakai aero 30 inci. Okey. Dia orang pakai aero 42 inci. 42 Tapi inci. grouping dia memang sebiji telur lah. Maknanya kuning tu penuh dengan aero dong kalau dia punya grouping. Ya Allah. Hai. Ah. Ustaz, apa maksudnya kenapa diorang gunakan aero panjang tu? Apa yang Ustaz boleh sharekan? Apa sebab dia pakai aero panjang tu? Susah nak kita rungkaikan kenapa dia guna aero panjang. Tapi bila tengok dia buat benda tu, nampak bagi dia orang adalah kelebihan. Tapi berhasil lah dengan dia belajar 30 tahun, 20 tahun kan. Kita ni baru 5-6 tahun baru nak belajar, nak mencari. Cuma rezeki kita ni dalam 5-6 tahun ni kita dah banyak dapat ilmu. Itu rezeki kita. Betul-betul. Rezeki diorang ni, diorang belajar tu, diorang ada ni lah, ada pelajaran yang diorang buat selama berpuluh-puluh tahun tu. Dia mengkaji macam mana bow, macam mana aero. Jadi aero yang aku pegang tu panjang 42 inci. Lepas tu dia berat point 500 grain. 500 jadi, grain? 500 grain. Dia panjang. Dia bukan pendek-pendek macam kita. Dia panjang. 500 grain panjang macam peluru. Berapa inci tu? Point saja. Point saja kalau pegang itu ada macam ni panjang. Banyak. Jadi, kalau kita kan 1 inci sikit je. 100 grain, 200 grain kan. Ada 500 grain. Spine diorang guna? Spine kalau dah masuk grain kita tak dapat tangkap berapa spine dia pakai. Sebab aero tu panjang. Jadi kita tak boleh nak fikir berapa spine dia pakai. Cuma dapat tangkap dia punya bow. Dia pakai 22 pound, 20 pound, 23 pound, 25 pound. Rendah je sebab dia diorang main sistem looping. Anchor bawah, lepas tu aero looping masuk. Faham. Itu teknik diorang Rata-ratanya itu yang kita orang dekat sini cuba buat. Tapi mana rata-rata memang macam itulah semua? Kalau 100% tu aku boleh kata 50% semua macam tu. Hampir separuh lebih. Separuh lah juga yang gunakan teknik ni. Sebab teknik yang kita kena belajar lah macam mana dia orang buat tu, kita kena buat. Tapi susah lah. Megat ada buat. Megat ada cuba pakai aero panjang. Zul Murad pun belajar pakai aero panjang. Anchor bawah jadi menjadi, ada yang jadi. Tapi tak konsisten bawa sini. Belum konsisten lagi. Tak apa, baguslah benda tu. Mungkin kita boleh cuba praktikkan dalam kita punya memanah kita. Mana tahu benda ni jadi satu pengalaman yang baik untuk kita. Lagi satu Ustaz, apa tu nama? Lupa pula tanya apa dia. Okey, maknanya di sana okey Ustaz, kat sana masa kat Macau tu paling tua lah. Ada tak jumpa orang tua-tua yang memanah kat sana? Dalam pertandingan tu. Kalau Cina, pemanah Cina majoriti ada yang tua-tua. Umur 40, 50, 60 tu selamba je. Masuk pertandingan? Masa pertandingan. Cuma yang aku lawan ni umurnya 23 tahun. Yang final tu. 23 tahun Lepas tu yang nombor satu Cina waktu tu yang aku kalahkan tu umurnya lebih dalam mungkin lebih dalam 25 lah. 25, 26 macam tu lah. Semua dia pun tak sangka aku kalahkan dia. Sebab dia antara yang champion sana lah. Antara yang champion kat China lah, kat Macau tu lah. Sebab waktu tu dia champion dan poin dia tinggi. Dia main memang kuning. Tapi rezekinya waktu OR tu aku bertemu dengan dia. Dan dia anggap aku ni main-main. Aku anggap aku ni macam biasalah. Biasalah. Dia yang terpilih OR ni yang pergi final tu nombor 1, 2, 3, 4. Aku nombor 4. Nombor 1 pergi lepas, nombor 2 lepas, nombor 3 lepas, nombor 4 lepas. Aku lepas. Jadi
Bila 4 orang yang QR ni bertahan, dekat OR pun orang yang sama. Oh. Jadi nombor 1 akan bertemu dengan aku lah untuk Okay. tu separuh akhir kan. Yep. Jadi bila dia jumpa aku nombor 4, dia main-main lah. Bila dia main-main, dia anggap aku macam main-main. Tapi waktu tu rezekinya Allah bagi aku tepat. Betul kan? Allah bagi. Allah bagi ketepatan kat aku shoot, dia point 27, aku 28. Dia point 28, aku 29. Dia point 30, aku pun 30. Jadi Allah. jadi dia terperanjat. Macam mana dia dah point 30, 10, 10, 10, aku pun boleh potong point tu jadi 10, 10, 10. Jadi seri kan, dia tak boleh nak menang. Waktu tu aku menang 7-1 rasa, 7-1, 7-3 untuk OR. Okey. Yang budak dia muda memang terperanjat. Yang budak muda tu Ustaz, yang kalahkan tu dia nombor apa tu? Nombor 2, Dia nombor 2. Oh. Dia nombor 2, dia kalahkan Walid. Oh, dia kalahkan Walid. Dia kalahkan Walid, jadi dia dapat pergi ke final. Dia kalahkan nombor 3. Dia kalahkan nombor 3, dia dapat pergi final. Okey. Oh, tu kisahnya Masya-Allah. Banyak tu kisahnya. Tapi memang majoriti yang aku lawan 1, 2, 3, 4 tu semua arrow-nya panjang. Cuma budak yang final tu je arrow pendek. Standard. Ada tak Ustaz rasa macam macam normally sebab basic kita sebagai manusia biasa ni rasa macam main kat luar negara rasa nervous tu ada. Ada setengah orang lah kata bila kita main kat luar negara ni kita lebih rasa tenang sebab kita tak kenal siapa-siapa. Orang pun tak kenal kita. Kita lebih tenang sikit nak lawan. Kalau dekat Malaysia ni kita dah kenal orang yang sama kenal kita. Tahulah kita kalau memanas tradisional kat Malaysia ni yang mengganggu tu biasalah tu. Kan? Okey Zat. Ada tak rasa nervous Zat masa pertandingan di sana tu? Kalau kata tak ada rasa penipu lah. Kan? Yeah. Memang rasa tu ada. So, hari pertama aku datang, waktu latihan, aku dah tengok diorang punya panahan. Kuning tu hancur lah. Memang kuning tu selamba. Memang bila aku tengok diorang main kuning, 6-6 batang masuk kuning, 6-6 batang masuk kuning. Waktu latihan hari pertama tu aku cakap dengan Walid hari tu, Lid, kita datang ni memang hantar nyawa lah, kalah lah. Confirm kalah. Hari pertama dah aku cakap dengan Walid. Sebab apa? Kita orang masuk 1, 2 kuning pun dah bangga. Dia orang 6-6 batang kuning. Masya Allah. Jadi waktu hari pertama tu aku cakap dengan Walid, kita memang tak ada harapan nak menang. Kita main je lah, dah alam pergi kita main je, buat yang terbaik. Betul-betul. Cuma rezeki dia hari kejadian, walaupun dia orang QR dia orang tinggi, QR dia orang point tinggi, cuma psycho tu mainkan peranan. Aku psycho untuk OR yang terakhir tu, psycho aku ialah kita kena pegang kuning dulu sebelum orang tu pegang kuning. Tu psycho yang aku buat. Jadi kita dapat dua orang. Betul. Sebab apa? Diorang mungkin tak makan dek psycho sebab diorang dah lama mana, tapi tak sangka yang waktu aku buat tu dia jadi. Satu lagi bising kat belakang pun diorang terganggu. Maknanya diorang memang main diam je. Kalau ikutkan lah, dia mungkin nak fokus. Sebab untuk pengalaman tahun kedua aku pergi tu, bising kat belakang tu membuatkan diorang terganggu. So tapi dalam pertandingan tu ada tak maksudnya pengadil kata, "Oi, diam." Tak ada sebab kita luar lain. Kalau dalam lain tak boleh. Luar lain tak boleh masuk. Luar lain tak ada masalah. Masya Allah. Itu banyak soalan maksudnya daripada situ. Macam-macam kita belajar daripada diorang Diorang pun ada pengalaman. Adalah banyak pengalaman kita belajar. Satu tentang konsisten, satu tentang barang-barang diorang, satu tentang pengalaman. Sebab sampai bila aku kalahkan yang nombor 1 Cina tu, dia sampai duduk belakang, dia ambil buah aku. Dia pegang buah aku. Dia kata, dia cakap dalam bahasa dia lah, aku pakai kat sana, hidup aku pakai translate. Sebab sana kita turun Macau, kelebihan Macau ni, turun je Macau kita akan dapat internet free. Jadi senang nak buka Facebook, nak buka WhatsApp. Internet free? Internet ada free. Masuk je dekat dalam bas ada internet, masuk kat dalam pasar raya pun ada internet free. Jadi kalau pergi Macau tak payahlah ngada nak beli SIM card apa semua, mengarut.
Dia ada Oh, dahsyat internet dia free. punya Kalau teknologi nak sana buka ni. roaming pun tak payahlah sebab ada internet free dah ada. Dah bagi free sana ni. Ha. Masya-Allah. Mana tahu Jadi kita bila ada aku ada free internet free tu, aku gunakan kebaikan dia untuk Google Translate. Hmm. Bila aku Google Translate dengan orang, berbual dengan orang yang aku kalah dengan tu, dia pegang lah buah aku, dia tanya ni buah apa, aku cakap lah AF Archery. Dia kenal lah AF tu siapa. Betul. Aku cakap ni buah AF, berapa pound, aku cakap 35 pound. Dia kata oh 35, terlalu berat dia kata, 35 ni berat. Maknanya bila aku main 35 berat, dia main 30 ke bawah lah. Itu yang aku dapat tangkap bowl dia tu 20 pound, 22 pound, 25 pound. Sebab ada satu bowl yang aku tarik ni memang lembut gila. Sekejap Ustaz, sekejap Ustaz. Sekarang ni video gerak tak? Ustaz. Hello? Hello, Sekejap, dengar Ustaz. tak? Sekejap. Dengar, sekejap. Video gerak tak video? Hello? Okey Ustaz. Ustaz, terkeluar pula dah. Sekejap nah. Minta maaf semua. Terkeluar sekejap. Mana Ustaz kita ni? Ustaz terkeluar je tadi. Dapat tak? Okey, dapat. Suara Okey. tak ada, suara jap. Pasang. Test. Okey, dengar Ustaz, dengar. Okey, Aku clear. kalau daripada tadi kalau masuk, yang pertama suara akan hilang. Jadi aku kena keluar balik, kena masuk balik, baru ada suara. Okey, tak apa. So, okey Ustaz, baik. Alhamdulillah. Itu antara impian Ustaz lah. Nak menceburu dalam bibu pula. Sekejap Ustaz. Sikit air. Bagi air sikit. Okey, sekejap. Nah. Terima Saya kasih. tak standby, minta maaf. Okey, tengok. Jarang tau kita buat magic gini. Tak ada tempat buka. Dia boleh sampai sana lain. Tempat jauh. Okey Ustaz. Baik, itu sedikit daripada kita dah dengar daripada Ustaz Syed Awal tentang pengalaman beliau dengan pencapaian yang terbaik yang pernah capai. Pengalaman perbezaan antara sebelum memanah dengan setelah memanah. Kita pun dah dengar dah apa impian dia, apa cita-cita dia untuk target seterusnya. Baik Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan sedikit sebanyak nasihat ataupun nasihat lah untuk kita sama-sama, mungkin sebagai peringatan untuk kita sama-sama sebagai pemanah ni. Kalau yang tak pernah memanah, baru nak start memanah, kemudian yang dah lama memanah, mungkin Ustaz boleh kongsi pengalaman supaya benda tu mungkin boleh jadi kita punya satu pedoman untuk kita sama-sama, sebab kita pun sedia maklum dalam memanah ni ujiannya banyak. Daripada ada kita dengar daripada pengalaman orang lama, dia kata kena jaga hati kita. Lagi-lagi bila nama kita dah berada di atas, kita dah capai tahap yang nama kita orang dah kenal. Apa Ustaz yang sebagai maknanya kita punya guide kita lah untuk kita jaga diri kita daripada berdepan dengan ujian-ujian bila memanah ni. Okey. Untuk saya nasihat saya pun tak layak nak bagi sebenarnya, sebab saya pun masih lagi baru dalam dunia ni. Cuma kita ada pengalaman sikit, secupit sekuman je pengalaman dia daripada orang lain banyak pengalaman. Cuma pengalaman yang 6 tahun ni dapat mengajar aku apa erti memanah tu. Dan kepada pemanah-pemanah ataupun orang yang baru nak memanah, baru nak kenal memanah tu, aku nasihatkan belajar memanah. Sebab apa? Satu, ialah kita kena ambil seruan Nabi kan, sebab manah ni salah satu sunnah. Jadi apa yang kita buat dalam manah semua dapat pahala. Okey, bila kita pegang hadis tu tentang manah, kita bawa dunia manah tu, jadi kita boleh memanah dengan tenang. Sebab apa? Setiap pergerakan kita buat,
ada pahala. Apa yang kita buat semua ada pahala. Jadi siapa yang belum memanah tu belajar manah daripada inilah awal. Daripada sekolah rendah ke pemanah yang paling cilik aku tengok umur 4 tahun. Anak Ustaz Faizal daripada Kulim. Memang aku teruja dengan dia. Kecil-kecil main tam. Lepas tu 10 meter main kuning. Kecil-kecil main tam. Kecil 4 tahun. Masa tu aku buat game untuk cilik dekat Subang, Kampung Melayu Subang. Dekat Bukit Subang. Jadi dia peserta paling kecil. Umur 4 tahun. Berentap dengan budak geng-geng cilik lain. Cuma dia ada sifat budak kan. Lepas memanah 2-3 dia main handphone. Tapi dia memanah tu memang aku teruja. Teruja sebab dia main tam dan dia boleh target 10 meter tu main kuning-kuning. Target face 1-2-2 besar. Tapi sebab dia budak, aku banggalah dengan dia. Jadi kalau kita sebagai orang tua ni tak memanah, malulah. Malu sangat. Jadi ambillah dunia manah tu. Bukan tak bagi main game lain. Game lain tu boleh je, dia sihat. Tapi pahala kurang lah. Kalau manah ni, pahalanya banyak. Pahala banyak. Niat kerana Allah nak manah ni. Jadi yang boleh kita nasihat kepada kawan-kawan, bila masuk dunia manah ni, kena pegang niat yang betul. Okay. Mungkin ada pengalaman, mungkin aku pun pernah. Mungkin aku pernah teriak, terkabur. Tu biasalah tu. Tu memang perangai manusia sebab kita bukan perfect kan. Kadang kita bergurau kawan, itulah kau tak menang, aku menang. Itu pun satu benda riak yang bahaya. Betul. Dia kena jaga hati. Dalam tak dan pasang. untuk aku, bila dapat benda-benda macam ni sebenarnya ujian pada aku. Ujian sebagai pemanah sebab aku kena jaga setiap perkataan dan setiap perkataan yang aku keluarkan tu boleh jatuh pahala, boleh jatuh dosa. Tu bahaya. Kadang-kadang boleh sampai tahap kawan-kawan terasa pun bahaya. Cuma siapa yang kenal Syed Hawa tu memang dia seorang yang memang selamba cakap dan suka bergurau kasar kadang. Kadang-kadang kasar lah. Kita kasar macam selembut punya kasar. Tu bergurau tu. Jadi minta maaf lah. Memang kena jaga hati lah. Jadi juara kena jaga hati. Siapa yang merasa sekarang ni menang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kena jaga-jagalah. Jangan makan dek puji. Lepas tu jangan termakan dek hasutan syaitan yang kau ni jangan, bahaya. Sebab benda tu kena jauhkan daripada kita. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni bila kita bila dah berjaya, Allah nak uji ya sebenarnya tu. Kejayaan pun satu ujian juga. Dalam kita tak perasan, kita tergurau kasar dengan orang, tergurau macam berak kan. Itu biasalah tu. Sebagai manusia biasa memang adalah kadang-kadang terlepas. Tak perasan lah benda tu. Okey, untuk sahabat-sahabat di Facebook, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh ajukan. InsyaAllah kita ada lebih kurang dalam, kita buka untuk 5 minit lah ataupun 10 minit untuk soalan. Kalau ada soalan boleh ajukan dalam live kita ni. InsyaAllah untuk akan datang kita akan buat lagi, kita akan jemput lagi sahabat-sahabat pemanah kita yang lain yang dah lama memanah ni. Macam saya pun saya jemput aku lagi. InsyaAllah. Jangan risau. Lepas ni ada macam makanan lagi. Tapi kena post dulu lah. Okay. Lepas Syed tu. Lepas Syed lagi. Syed lagi. Oh, cuma Syed tu dah tukar nama lah. Macam sekarang Syed dijaga kejam. Yang akan datang aku lah. Syed Hawa. Ini dia punya ni dia punya COD punya nama COD tu apa? Banyak lah. COD tu apa Syed? Tak ada. Kalau COD barang tu tahulah kawan. COD tu macam tu, kadang-kadang aku beli barang kan. Aku banyak COD barang dengan orang. Kadang-kadang benda-benda macam ni memang kita terpaksa COD. Tak boleh post lah, mahal. Yang faham je lah. Cantik jawapan. Yang faham je lah. Yang tetangga tu ramai pula yang COD dalam sahabat mana ni. Cuma kenal tak kenal je lah. Allahu Akbar. Sikit-sikit aku nak tambah untuk Macau tadi. Sementara kita tunggu jawab. Kalau nak pergi Macau ni memang kena bawa makanan lah. Kena bawa makanan sebab aku jumpa kedai yang makan kat sana pun mahal. Lagi satu dia itulah susah lah kita nak tengok halal dia sebab sana kan negara kafir kan. Jadi halal tu payah lah nak cari. Kalau siapa nak pergi Macau lah. Dia pun nak tanya Zat, macam mana sifat diorang di kalangan pemanah luar orang Macau ni, macam mana punya sifat diorang tu?
Sebab kita jarang jumpa setiap orang-orang yang bukan Islam, yang manah ni kan. Macam dia tak sombong. Dia tak sombong. Tapi tak tahulah dia sombong macam mana. Kita tak tahu sebab apa. Yang datang waktu tu banyak negara. Banyak negara yang datang. Jadi kita pun tak terfikir pun tentang diorang ni sombong tak. Sebab bila kita masuk dunia mana, kita pergi situ walaupun luar negara, kita rasa macam kat Malaysia. Kita bergurau bersama. Kita berbual sama walaupun tak faham. Kita cakap bahasa Inggeris lah, bahasa apa kita nak kan. Walaupun tak faham. Tapi dia punya, tak adalah yang kata, kita pergi je dia lari, dia sombong. Tak ada. Kita berbual je. Jadi tergelak-gelak. Bagus Ustaz, okey bagi aku okey. Sebelum ni kat mana Ustaz? Dekat Indonesia kan? Indonesia dekat Jogja. Satu lagi kat mana Ustaz tadi? Yogyakarta. Satu lagi kat mana? Lepas tu pergi TBC, Thailand. Thailand. Ustaz, TBC, apa Thailand. Perbezaan yang Ustaz pergi sana antara Indonesia, Thailand dengan Macau ni? Apa rasa perbezaan? Maknanya tempat yang mana kita rasa macam banyak belajar daripada diorang ni? Kalau Indonesia, senanglah macam orang kita juga kan? Macam kalau Indonesia saya tak belajar apa pun sebab waktu tu baru nak mana kita hanya ambil pengalaman luar lah. Memang hebat lah kalau Indonesia tu. Memang hebat lah 50 meter lawan dengan budak-budak sekolah kan. Memang diorang main 50 meter 40 cm 6 ring 80 cm punya target fair tu. Dia main kat kuning je dan 6 batang. Kalau tengok waktu tu memang teruja lah. Waktu tu aku dibawa oleh Mr. Tan daripada Kifa Archery. Dia bawa. Jadi dia tengok kita ni boleh pergi jauh, dia bawa lah pergi sana buat kecil pengalaman. Lepas tu pergi Thailand. Makanan tahun pertama nak pergi tu memang seksa lah. Pergi dengan Kifa juga Thailand ni. Makanan halal susah nak cari dekat Bangkok. Walaupun negaranya ramai orang Islam, tapi kita kena cari betul-betul. Sebab nasi biryani yang aku makan waktu berbuka puasa waktu tu pun, dia goreng sebelah orang tengah goreng babi. Melekit dekat nak makan. Pergi bulan puasa? Pergi bulan puasa? TBC memang buat berapa tahun ni memang dalam bulan puasa. Okey, baik. Sebab dia punya tarikh tu jatuh pada bulan puasa kita. Memang ujian sebelah. Ya, ujian mata. Allahu Akbar. Cik baik yang pergi ni Ustaz. Pengalaman. Allah. Dah masuk Thailand dah pergi 3 kali lah. Tiga kali pergi lah sana? 3 kali lah. Ustaz, macam di Indonesia ataupun TBC ataupun di Macau, ada tak diorang macam promote bow yang kita tak pernah jumpa pun dekat, yang tak famous pun tapi digunakan banyak di sana? Payah. Sebab apa, majoriti yang bawa bow tu semua bow yang kita kenal. Ada juga lah bow yang kita tak kenal, tapi yang bawa tu semua orang luar. Bila ada game ni biasa orang Cina lah datang, dia bawa bow orang tu, tapi bow tu kita kenal. Ada AF, Alipo, kalau jenis Bebo ni Hoyt, kadang bawa jadi Ustaz, harga bow lebih kurang harga Malaysia gitu juga lah. Okay, lain. Murah lagi. Dia tengok dekat mana dia bawa. Sebab dia tengok market, diorang punya perbezaan duit diorang dengan duit negara yang dia pergi tu. Okey, faham. Memang beza lah. Beza murah ke Ustaz atau lagi mahal? Kalau kita bandingkan dengan harga. Mahal lagi lah. Ada yang mahal. Kadang-kadang kat sana dia jual melalui guna USD. Jadi mahal lah. Allahu Akbar. Mahal. USD kan. Jadi mahal lah. Kita tengok USD kita tahu dah. Sebab perbezaan dia banyak. Sebab diorang kalau boleh dia jual dengan nama USD, dia memang hentam harga lah. Orang beli, tak beli sudah. Okey Ustaz, insyaAllah Alhamdulillah. Petang ni dapat je kita dah lama saya rancang dengan Ustaz Syed Arul ni rasanya dah bulan lepas. Cuba minggu lepas tak dapat, tapi alhamdulillah minggu ni kita dapat cuba juga, walaupun suasana kurang macam tak apa jelas sangat, tapi insyaAllah akan datang kita akan buat live lagi sekali yang lebih jelas. Boleh lampu tu, lampu TikTok tu. InsyaAllah. Macam biasa main TikTok ni Ustaz. Dia orang main aku. Aku kan sebab ni lampu matahari tu dia terang tu muka tu. Lagi satu dah tak lama matahari dah lama tak kena, putih sikit. Tu nampak cerah Ustaz. No. Tidak macam India tau. Allahu Akbar. Okey Ustaz, insya-Allah
Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala dapat diberi kesempatan petang ni dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung, walaupun saya pun macam agak lama tak perasan, kita borak tak perasan, dah dekat sejam dah. Minta maaf lah. Nanti insyaAllah akan datang kita akan buat ringkas dan lebih padat sikit kita punya perbincangan sembang kita ni. Kena maklum ni sembang santai saja untuk kita panaskan balik suasana memanah ni dalam sejuk ni kan. Lagi-lagi PKP ni dah lama orang tak memanah. Ada yang dah lama tak dengar sembang pasal memanah ni. So kita cuba kembalikan balik benda ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan di masa-masa akan datang dapat sama-sama kita kongsikan lebih lagi. Mungkin kita akan dapat perkongsian lebih detail mengenai Aero ke, mengenai Bo ke daripada sahabat-sahabat kita semua. Jadi insyaAllah pada anda yang berada di luar rakan-rakan Facebook kami minta maaf. Andai kata ada kekurangan, kesilapan, tersalah kata, terlebih gurau, insyaAllah kita akan perbaiki untuk masa-masa akan datang. Boleh komen di Facebook kita, boleh WhatsApp kita, apa-apa saja permintaan yang anda mungkin nak ajukan. Cadangan untuk kita buat dalam live kita akan datang, boleh cadangkan, insyaAllah kita akan cuba sempurnakan permintaan tuan-tuan insyaAllah. Baik Ustaz, sampai sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Apa-apa kita akan WhatsApp roja-roja insyaAllah Ustaz. So jaga diri Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Sangga pun tinggi ni sekarang ni. Jadi jaga diri insyaAllah. Sama-sama untuk kita orang. Untuk kami juga insyaAllah. So insyaAllah terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.